Oke, selamat pagi. Oke, kita cek kehadiran dulu pagi ini. Benelin, Charlotte, Eliza, Hasya, Izati, Jacintia, Rivaldo. Oke, so, dari semasa ke semasa, nanti kawan kamu ada yang masuk juga ya. Oke, kita cek modul. Oke, cek soalan yang pertama. Oke, apakah yang dimaksudkan dengan nomor nuklear? Oke, anyone respond? Benilin? Hasil tambah nomor proton dengan nomor neutron. Iya, hasil tambah nomor proton dan juga nomor neutron. Oke, betul ya. Jadi yang sini adalah hasil tambah nomor proton dan nomor neutron. Oke. Oke, so sini dalam raja kita sudah nampak perebutan radon 222 kepada polonium 218. Jadi maksudnya dari radon yang ini 222 sehingga polonium 218. Oke. Jadi ini dia punya nomor nukleon, ini dia punya nomor proton. Oke. So kita kena tulis dia punya persamaan rebutan. Oke, jadi cara kita tulis. Oke, kita daripada Rn. Rn nih, dia punya proton yang ini naik. Nih. Jadi di atas dia nukleon dia 22286. Oke. So, kemudian dia turun, maksudnya dia mengalami rebutan. Jadi dia sekarang sudah menjadi polonium 218. Kemudian ini adalah dia punya nomor proton. Tetapi persamaan itu perlulah seimbang. Jadi maksudnya 222 kamu tolak dengan 218. Sini beza dia ada 4. Kemudian dari segi proton dia 86 tolak dengan 84. Berapa beza dia? Ada 2 kan? So maksudnya dia membebaskan zarah helium yaitu alfa. Setakat nih boleh? Boleh, Cikgu. Oke. Berdasarkan Raja 1, apakah nuklid yang paling stabil? Oke, paling stabil maksudnya yang terakhir itu. Nih. Jadi yang terakhir itu adalah plumbum. Jadi nuklid yang paling stabil plumbum 21082. Oke. Oke. Tentukan bilangan zarah alfa dan zarah beta yang dihasilkan dalam rebutan. Oke. Jadi kalau yang ini turun ke sini, kita sudah awal-awal tahu ini beza dia 4, yang ini
beza dia adalah 2. Maksudnya 42 adalah zarah alfa. Dari sini ke sini pun alfa. Dan sini ke sini pun adalah alfa. Maksudnya dia sudah membebaskan 3 alfa. Oke, beta. Beta simbol dia adalah I kosong negatif 1. Maksudnya yang ini adalah hanya berbeza proton sahaja tapi tidak melibatkan nukleon, maka dia adalah sini beta. Yang ini ke sini pun adalah beta. Jadi berapa bilangan beta adalah 2 beta. So dalam soalan tentukan bilangan zarah alfa dan zarah beta. Jadi kamu just tulis 3 alfa, 2 beta. Jadi kalau dia bilang 2 marka, ini dapat 1 marka, ini pun dapat 1 marka. Oke. Oke. Saya teruskan dengan soalan yang kedua. Terima kasih yang sudah menyiap menghantar mobil ya. Hasya, siapa lagi tuh? Saya lupa sudah. Bukan lupa, saya susah mau cek handphone sebab handphone saya pakai rekod ya. Rekod kelas kita. Oke. Soalan yang kedua. Raja menunjukkan bilangan atom radioaktif N melawan massa. Oke, apakah yang dimaksudkan dengan reputan radioaktif? Siapa boleh bagi respon? Proses yang melibatkan kehilangan tenaga nukleus atom yang tidak stabil melalui pancaran zarah atau pancaran radiasi. Oke, betul ya. Yang penting sana kamu ada sebut memancarkan sinaran radioaktif, ataupun zarah radioaktif, ataupun nukleus yang tidak stabil untuk menjadi stabil. Oke, jadi ada banyak cara untuk menulis dia punya definisi. Yang penting ada beberapa key point, jadi boleh diterima ya. Jadi, ataupun dalam maksud yang lain, penguraian spontan nukleus, ataupun mungkin kamu sebut dia atom yang tidak stabil dengan memancarkan sinaran, ataupun mungkin kamu sebut dia zarah radioaktif. Oke, key point dia sini sinaran radioaktif dan juga nukleus ataupun atom yang tidak stabil. Oke, jelaskan kenapa kadar reputan berkurang dengan massa. Oke, kamu boleh bagi jawaban dalam bentuk poin ya. Jadi kadar reputan berkurang dengan bilangan atom radioaktif. Yalah, sebab bila reputan berkurang, maksudnya bilangan radioaktif juga berkurang. Oke. Jadi apabila atom-atom terurai, maksudnya dia sudah mengalami reputan, maka dia akan menjadi stabil. Oke, jadi apabila massa bertambah, bilangan atom radioaktif berkurang. Yalah, kita tengok dalam jadwal sini.
graph. Maksudnya yang sini adalah perwakilan bilangan atom radioaktif. So dia akan berkurang, tengok dia punya lengkung ini berkurang mengikut massa. Kenapa dia berkurang mengikut massa? Sebab bilangan radioaktif dia sudah mereput menjadi atom yang stabil. Oke. Boleh kan? Saya teruskan sebab nanti saya akan upload di YT ya. Boleh teacher. Oke, soalan yang ke C. Oke, kita tengok soalan yang ke C. Boleh dengar suara cikgu? Oke, boleh sudah. Oke, sini kamu akan nampak persamaan-persamaan tindak balas nuklir yang pertama A tambah B, kemudian dia menjadi C tambah D. Maksudnya ini adalah tindak balas sebelum, C dan D adalah tindak balas selepas. Jadi ini sebelum, selepas. Oke, tindak balas nuklir yang kedua, P tambah Q adalah sebelum, R tambah S adalah selepas. Jadi ini sebelum, yang ini adalah selepas. Maksudnya ini adalah tindak balas nuklir yang kedua. Yang ini adalah tindak balas nuklir yang pertama. Oke. So, kamu kena baca soalan berhati-hati ya. Oke, cek sini kita buat perbandingan. Bandingkan jumlah jisim nukleid sebelum dan selepas. Nukleid sebelum dan selepas. Maksudnya kamu perlu membandingkan tindak balas nuklir yang pertama dengan tindak balas nuklir yang kedua. Apa dia minta sini? Jumlah jisim sebelum dan selepas. Jadi yang kita perhatikan sini, untuk tindak balas yang pertama, jumlah jisim dia sebelum adalah lebih tinggi daripada jumlah jisim selepas. Oke. Begitu juga dengan tindak balas nuklir yang kedua ini, jumlah jisim sebelum lebih daripada jumlah jisim selepas. Jadi sini kita buat perbandingan jumlah jisim nukleid sebelum adalah lebih daripada jumlah jisim nukleid selepas tindak balas. Oke. So, maksudnya kamu sudah buat perbandingan. Oke. Soalan yang kedua. Bandingkan kecacatan jisim tindak balas nuklir 1 dan tindak balas nuklir 2. Maksudnya kamu kena cari cacat jisim dia yang sini ya. Cacat jisim yang pertama, ini pertama 92.03421, kamu perlu tolak dengan 92.02142. Seberapa kamu dapat? Jadi sini kamu dapat cacat jisim dia adalah 0,001279. Oke, yang kedua pula cacat jisim bagi tindak balas yang kedua. Berapa kamu dapat? Jadi sini kamu dapat 0,0397 6. Oke.
Jadi kecacatan jisim nuklear. Mana satu yang lebih besar? Yang kedua, Kak Teacher. Cigo. Yang kedua, teacher. Kedua? Ya. Yang lain? Kedua, Cigo. Sama, Cigo. Sama. Oke. Jadi sekarang ini kecacatan jisim tindak balas nuklir 1. Maksudnya dia kurang, kalau kita tengok sini 0,00179 dengan 0,03. Maksudnya tindak balas kedua itu lagi besar kan? Jadi berbanding dengan tindak balas nuklir yang kedua. Oke. Oke. Tindak balas manakah yang akan menghasilkan lebih banyak nuklir? Jadi jawaban? Tindak balas nuklir 1, Cigo. Tindak balas nuklir 1. Siapa yang sudah buat pengiraan? Katakan I1 adalah cacat jisim dia M1, tapi kamu perlu tukar dia pergi kg kan? Jadi tukar dia pergi kg, maksudnya kamu perlu darab. Darab berapa? Siapa yang ingat? 1,66. Ya, 1 poin. Sekejap ya, saya padam dulu. Sepatutnya saya tulis dia punya cacat jisim. Oke. Cacat jisim sini 0,0. Berapa sudah itu? Oke, saya naik sedikit. 0,01279 darab dengan tukar. Ini UGA. UGA, kamu tukar pergi kg 1,66 darab 10 kuasa negatif 27. Kemudian darab dengan MC kuasa 2. Jadi 3, ini cahaya, 3 kali 10 kuasa 8 kuasa 2. So, sini kamu akan dapat jawaban dia. Oke. Kemudian yang kedua, tenaga nuklir yang kedua. So, cacat jisim sini kamu dapat 0,039766 darab dengan tukar kepada kg 1,66 darab 10 kuasa negatif 27. Kemudian darab dengan halajuk cahaya 3 kali 10 kuasa 8 kuasa 2. So, sini kamu akan dapat jawaban. Kemudian tindak balas manakah yang akan menghasilkan lebih banyak tenaga? Jadi sini kamu buat perbandingan. Tindak balas mana? Adakah tindak balas 1 kah? Ataupun tindak balas 2, mana yang lebih besar? Oke, jadi sini kamu cari dia punya jawaban. Startnya oke? Boleh? Boleh? Boleh, Cigo. Boleh, Cigo. Oke, thank you. Oke, thank you. Oke. Sekarang namakan persamaan yang menghubungkan tenaga nuklir dan kecacatan. Oke.
Jadi persamaan dia sama ada kamu tulis sama I sama dengan MC kuasa 2 pun boleh, ataupun persamaan Einstein pun boleh, ataupun prinsip tenaga X, prinsip keabadian tenaga jisim Einstein pun boleh. Oke. So tiga-tiga ini boleh diterima. Yang penting Einstein itu kamu tidak ijak salah ya. Oke. Saya teruskan dengan soalan yang ketiga. Bahan radioaktif digunakan dalam bidang pertanian sebagai penyurik untuk mengkaji penyerapan baja oleh tumbuhan. Jadi seorang penyelidik telah menjalankan sejenis radioisotop. Jadi maksudnya bahan radioisotop dia akan sebagai cair ya. So dia akan disuntik kepada batang tumbuhan. Jadi kalau kamu pilih bahan radioaktif dia pepejal, macam mana kamu mau kasih masuk dalam batang tumbuhan? Jadi dia mesti dalam bentuk dalam bentuk cecair. Maksudnya baja sudah di sini, oke? Baja. Jadi kita mau tahu macam mana penyerapan baja oleh tumbuhan. Jadi salah satu kita adalah dengan menyuntik bahan radioisotop. So bila dia serap oleh daun kah, oleh batang kah, jadi akan ada pengesan. Jadi pengesan ini dia akan boleh mengesan sama ada kalau sinaran itu berada di daun, maksudnya penyerapan baja itu adalah efektif. Kalau dia batang saja, maksudnya dia kurang efektif lah. Oke, so itu adalah penggunaan bahan radioaktif dalam bidang pertanian. Oke, berbalik kepada soalan, apakah yang dimaksudkan dengan radioisotop? Jadi isotop yang mesti sebut tidak stabil, radioisotop yang tidak stabil yang mereput untuk menjadi lebih stabil dan memancarkan sinaran radioaktif. Oke. Oke. So, yang soalan seterusnya, alat pengesan dapat mengesan sinaran latar belakang. Nyatakan dua sumber bagi sinaran latar belakang. Oke. So, jadi dua sinaran latar belakang. Jadi maksudnya, selain daripada sinaran radioaktif, dia dapat juga mengesan sinaran lain untuk perbandingan kepada sinaran radioaktif ya. Jadi yang satu adalah sinaran kosmik yang persekitaran persekitaran kita. Kemudian yang kedua adalah sinaran radioaktif. Oke, sinaran radioaktif semula jadi bumi, maksudnya yang di persekitaran lah. Oke, dengan sinaran kosmik. Oke, so ini adalah dua sumber sinaran latar belakang. Oke, latar belakang yang ada di sekeliling kita lah. Oke.
Oke. So yang ini adalah soalan mengenai dengan, kita tengok sini. So ada 4 ciri 4 ciri radioisotop. So dia digunakan dalam mengkaji penyerapan baja oleh tumbuhan. Okey. Ada 4 jenis radioisotop. J, K, L dan M. Okey. So yang ini adalah ciri pertama, ciri kedua dan ciri ketiga. Penyerapan baja oleh tumbuhan. Okey. Adakah kita perlu pakai, kita pilih ciri yang paling kita tahulah. Okey, ciri ketiga. Adakah kita pakai pepejal? Pepejalkah yang perlu kita suntik? Tidak. Tidak. Jadi kita perlu suntik adalah bahan cecair. Begitu juga dengan bahan radioaktif yang disuntik pada pesakit untuk tujuan perobatannya, dia mesti pakai cecair, bukan pepejal. Melainkan dia hanya disinari. Kalau disinari, jadi kita boleh pakai pepejal. Tapi kalau suntik, biasanya kita akan pakai cecair ya. Okey. Kemudian half life, separuh hayat. Ini hanya tumbuhan. Jadi kita tidak perlu yang bertahun-tahun. Mungkin tumbuhan pun sudah lama mati kan. Jadi ini tidak sesuai. Jadi yang sesuai adalah mungkin 14.3 hari ataupun 140 hari. Okey. Okey. Kesan pengayunan. Okey. Jadi kesan pengayunan, maksud dia kesan pengayunan ini, contohnya kalau alfa, kalau kita dekatkan dia dengan karbon dioksida, so dia akan mengayunkan karbon dioksida jadi ion karbon dengan ion oksigen. Jadi dia sebenarnya kurang sesuai sebab takut-takut nanti dia akan memusnahkan sel yang sihat ya. So jadi kadar pengayunan mestilah rendah. Okey. Jadi pilihan yang terbaik setakat ini adalah M lah. So kita di sini. Kesan pengayunan oleh sinaran mestilah rendah. Kenapa? Sebab tidak menyebabkan mutasi sel. Okey. Walaupun dia tumbuhan, nanti mula-mula dia bunga raya, tiba-tiba mutasi sel, bunga raya tidak jadi. Ataupun so pengayunan rendah, jadi dia kurang berbahaya. Okey, separuh hayat singkat ataupun mungkin kamu terlaksana pendek. Jadi maksudnya masa dia mencukupi untuk mendapatkan hasil. Maksudnya hasil kamu mengambil sama ada baja itu aktif ataupun sesuai ataupun tidaklah. Dan ataupun mungkin boleh kamu tulis sana kurang berbahaya. Takkan kamu ambil yang bertahun-tahun lama sudah dia matikan. Jadi kita boleh mungkin terdedah dengan bahaya. Okey. Kemudian state of matter, keadaan jirim adalah cecair. Jadi boleh disuntik. Jadi apakah radioisotop yang paling sesuai adalah M. Okey. Start nih boleh? Boleh, Cikgu. Boleh, Cikgu. Okay, thank you Hasya. Okay, so soalan yang ke-C, radioaktif suatu bahan mereput untuk menjadi atom yang stabil. Jadi didapati selepas 288 saat, yang ini lagi belum mereput. Jadi nampak sini peratus, maksudnya yang paling banyak adalah 100,
Jadi separuh hayat yang pertama, so dia akan jadi 50%. Separuh hayat yang kedua, so dia dari 50%, so dia akan jadi 25%. Jadi dari 25% untuk kita hayat yang ketiga sudah jadi 12,5. Kemudian 12,5% separuh lagi sudah akan jadi 6,25%. Maksudnya yang ini lagi yang belum mereput ya. Jadi yang banyak itu 100 tolak 6,25% itu yang sudah mereput ya. Oke. So ada berapa kitar hayat? 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi dia mau tanya berapa separuh hayat. Untuk semua ini dia sudah tempo masa yang dia sampai mereput kitar yang keempat adalah 288 saat. Kita mau kitar hayat separuh hayat sahaja masa dia. Jadi bahagi 4, sini kamu dapat 72 saat. Oke, maksudnya untuk satu separuh hayat ini dia perlukan 72 saat. Oke, jadi separuh hayat dia adalah 72 saat. Oke, boleh? Kita teruskan dengan soalan yang bahagian yang keempat. Selepas kita habis, jadi saya akan upload ke YouTube untuk kamu boleh cek balik buat pembetulan jawaban kamu ya. Boleh kan? Oke, Cikgu. Boleh, Cikgu. Boleh, Cikgu. Oke. So, apakah yang Boleh, dimaksud dengan nomor proton? Oke. Jadi nomor proton adalah bilangan proton dalam nukleus. Oke, dalam nukleus. Jadi apakah sinaran yang dipancarkan oleh reputan Neptunium 239? Oke, nampak sini. Jadi reputan dia 23893 Neptunium. So dia akan mereput menjadi nuklid X. Kemudian dia bagi tahu sini yang mempunyai nomor proton 94. Jadi proton dia sini 94. Jadi 94 maksudnya dia sudah membebaskan zara beta, yaitu beta adalah cas elektron kosong negatif 1. Jadi 94 kau tolak dengan 1, maka kau dapat 93, yaitu sama dengan sini. Jadi apakah sinar yang dipancarkan adalah beta. Oke. Oke. So sambung saja yang tadi ya. Tadi itu kurang sedikit ruangan menulis dia. Oke. Tuliskan persamaan reputan Neptunium 239. Jadi persamaan dia, jadi kamu perlu tulis begini 23893. Nah, NP itu kan. NP kemudian dia menjadi satu unsur baru yaitu nuklid X. Jenis ini adalah 94. Ini tetap sama ya. 238 tambah dengan dia membebaskan elektron negatif 1. Oke, so ini adalah persamaan dia ya. Oke, soalan yang keempat. Terangkan bagaimana tenaga dibebaskan oleh reputan Neptunium. Oke. Jadi sini kita ada 2 marka ya. Jadi sini kehilangan jisim. Kehilangan jisim itu ialah cacat jisim ya.
cacat jisim, kehilangan jisim dia diubah menjadi tenaga. Tenaga dengan prinsip Einstein. Apa Einstein kasih tahu? Yaitu tenaga cacat jisim diderap dengan laju cahaya kuasa 2. So, sini kamu sudah boleh dapat 2 marka ya. Start nih, oke? Boleh? Boleh, Cikgu. Oke. Oke, so B yang pertama. Oke, B yang pertama. Radioisotop radium 226 menjalani satu siri reputan untuk menjadi isotop stabil pelambung 206. Tentukan bilangan zara alfa dan beta yang dipancarkan apabila radium mereput menjadi pelambung. Oke. So, sini kita ada kita testing, saya tulis mana ya? Boleh ke saya tulis di sinilah. Oke, di yang pertama. Oke, kita mengandaikan 226 90 radium, kemudian dia menjadi 20682 lambung. Kemudian kita tahu, kita tidak tahu suara saya oke. Berapa bilangan alfa? Berapa bilangan alfa kan? Dan berapa bilangan beta? Oke. So kita tidak tahu berapa bilangan alfa dan berapa bilangan beta. Oke, sekarang kita coba untuk semua nomor nukleon ya, nomor nukleon. Oke. So, dari nomor nukleon 226 itu sepatutnya sama dengan 206 tambah 4, tapi tidak tahu berapa bilangan alfa. Oke, tidak tahu berapa bilangan alfa. Tambah beta, tetapi beta sini nukleon dia adalah kosong ya. So, ini jadi kosong. So, 226 sama dengan 206 tambah 4 alfa. Jadi 4 alfa sama dengan 226 tolak 206. So, sini baki dia ada 20 ya. Jadi 20 X 20 bahagi dengan 4. X pula alfa. Jadi kita tahu alfa sini adalah 5 ya. Oke. Sekarang kita mencari untuk beta. Beta semua yang nomor proton di bawah ya. Oke. So saya tulis guna pen merah. 90 sama dengan yang ini 82 tambah 2 bagi alfa tambah beta negatif 1 kan. Jadi beta negatif 1. Oke. So, sini kita perhalusi 2 alfa tambah negatif beta sama dengan 90 tolak 82. So, sini kita dapat alfa tadi kita dapat 5 ya.
Jadi 2 darab dengan 5 tolak beta sama dengan 90 tolak 82. Sini kita dapat 8. Jadi negatif beta sama dengan 8 tolak 10. Jadi sini kita dapat negatif 2. Jadi beta kita dapat adalah 2. Oke. So, nampak? Jadi bilangan alfa kita dapat adalah 5 dan bilangan beta kita dapat adalah 2. Setakat ini oke? Oke, Cikgu. Oke, Cikgu. Oke. Oke, saya teruskan dengan soalan yang kedua. Oke, kedua. Polonium 210 adalah satu radioisotop yang lain merebut menjadi plumbum. Oke. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau tengok modul, sepatutnya lead dia ni sini hitam, sini hitam, tinggal satu bahagian saja tidak hitam kan? Betul? Iya, Cikgu. Betul. Oke. Ya, Cikgu. So dia beginilah. Sini sebenarnya bagi dia sudah tinggal 1/8. Jadi dia bagi dalam bentuk pecahan lah. Jadi 1 dia jadi separuh 1/2. 1/2 bahagi lagi 2. So sini kamu dapat 1/4. 1/4 bahagi lagi 2. So kamu dapat 1/8. Jadi ini ngam-ngam 1/8 ya. Oke. Jadi kita tengok berapakah bilangan dia punya separuh massa, kita hayat dia 1, 2, 3. Oke, kita hayat dia 3. Apalagi dia sudah bagian setengah hayat polonium ialah 138 hari. So, jadi jumlah separuh hayat dia semua jumlah separuh hayat dia semua T hari adalah 138 hari untuk separuh hayat darab 3 kali itu kitaran separuh hayat. So jadi jumlah hari dia adalah 414 hari untuk jadi 1/8. Boleh? Boleh, Cikgu. Oke, thank you. Oke, soalan yang ke C. Oke, soalan yang ke C sudah ya. Oke. Sini adalah anak dikehendaki menentukan reka bentuk reaktor nuklear paling sesuai supaya tenaga nuklear boleh digunakan dengan cepat dan selamat dalam penjanaan elektrik. Jadi kita perlu terangkan kesesuaian aspek-aspek dan tentukan reka bentuk reaktor nuklear paling sesuai. So kita ada berapa ciri? Ciri 1, ciri 2, ciri 3, dan ciri 4. Oke. Masih ingatkan cara penulisan dia? Masih, Cikgu. Dalam bentuk jadwal. Ya. Oke. Oke, ciri kita tentukan dulu mana yang terbaik lah. Oke, dalam reaktor nuklear kita tidak gunakan jenis tembak belas pelakuran. Kita hanya pakai pembelahan nuklear ya. Kenapa pembelahan nuklear? Sebab kalau kamu ingat yang pelakuran, dia berlaku di contoh yang berlaku di matahari, dia perlukan suhu yang tinggi dan tekanan yang tinggi. Jadi kurang sesuai untuk tenaga nuklear sebab dia perlu tekanan yang tinggi juga. Jadi yang paling sesuai adalah pembelahan nuklear. Oke, jangka hayat bahan api mestilah panjang sebab kita tidak mau balik-balik refill. Jadi kalau dia tempo yang panjang separuh hayat dia, jadi
kamu punya selenggara itu kurang sedikit lah, tidak perlu balik-balik tukar. Oke, muatan haba tentu gas. Muatan haba tentu gas mestilah rendah. Oke, dia mestilah rendah supaya dia panas cepat dan dia boleh pindahkan itu panas dia ke air. Oke. Kemudian bahan perisai, bukan bata. Kita tidak pakai bata ya. Jadi kita akan pakai konkrit. Jadi pilihan setakat ini adalah A. Oke. So cara kita menjawab. Oke. Lama. Tulis begini bila. Oke, ciri yang pertama. Yang pertama adalah jenis tindak balas kan. Jadi jenis tindak balas ini kamu pilih dia adalah pembelahan nuklir. Oke, sebab dia, sebab kenapa? Jadi tindak balas boleh berlaku pada suhu yang rendah. Oke, dia bukan macam di matahari lah. Dan tindak balas berantai. Dia mesti ada tindak balas berantai. Jadi boleh berlaku dengan mudah. Oke. So, ciri yang kedua. Ciri yang kedua, oke, nampak nih. Oke, ciri kedua adalah separuh hayat pendek ke panjang? Panjang. Oke, separuh hayat yang panjang. Jadi tujuan dia di sini adalah tidak perlu ditukar selalu ataupun kurangkan penyelenggaraan. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga adalah muatan haba tentu gas. Jadi kita pilih sini adalah rendah. Maksudnya dia boleh panas dengan cepat dan pindahkan suhu ataupun haba kepada air. Sebab air yang akan panaskan jadi steam untuk memutarkan itu turbinnya. Oke, yang keempat, ciri yang terakhir, bahan perisai. Jadi kamu pilih sini konkrit. Oke, konkrit, kenapa konkrit? Jadi dia boleh kurangkan bocoran sinaran radioaktif. Ataupun mungkin dia adalah penyerap sinaran radioaktif yang baik. Oke. So paling last dia baru kamu untuk dapat lagi another 2 marks baru kamu nyatakan pilihan. Jadi pilihan reka bentuk. Apa pilihan kamu tadi? R kan? Sebab sebut balik ciri yang pertama nih. Sebut balik yang pertama, sebut balik ciri kedua, sebut balik ciri ketiga, dan sebut balik ciri keempat. Ciri ya, ciri yang kamu sebut. Maksudnya ini kamu sebut jenis tindak balas pembelahan nuklir, separuh hayat yang panjang, muatan haba tentu gas yang rendah, dan bahan perisai adalah konkrit. Sebab tidak perlulah. Sekarang nih boleh kita terpanjang sedikit masakan. Tapi ada satu soalan lagi. Bolehkah kita sambung? Boleh kita teruskan untuk soalan yang kelima? Boleh juga. Boleh? Alang-alang, silakan. Boleh, Cikgu. Oke. Cikgu. Saya teruskan dengan soalan yang kelima, jadi saya agak laju sedikit. Iya.
Oke, apakah yang dimaksudkan dengan radioaktif? Ini sudah kita balik-balik bincang juga tadi. Oke, sekarang ini kita lihat perbandingan. Perbandingan. Sini dalam soalan perbandingan lemah. Oke, dalam perbandingan ini ada 3 markah. Jadi ada 3 yang perlu kamu bandingkan. Satu dia adalah aktiviti awal sumber-sumber itu. Yang kedua, selamasa untuk menjadi separuh. Dan yang ketiga, kadar reputan radioaktif itu. Oke, so yang awal, aktiviti awal sumber itu. Oke, saya tulis ini. Perbandingan yang pertama. Jadi aktiviti awal. Oke, aktiviti awal sumber. Oke, aktiviti. Nampak sini aktiviti awal sumber. Nampakkah sini 80. Jadi maksudnya aktiviti awal Raja 5.1 adalah sama dengan aktiviti awal Raja 5.2. Sama ya, sebab dia 80 dan 80. Kemudian selamasa yang kedua. Selamasa untuk aktiviti menjadi separuh. Oke. Jadi kalau kita tengok dalam Raja, selamasa jadi separuh, nampak sini, ini 10 tahun. Ini pula 1 tahun. Jadi selamasa 5.1 lebih daripada Raja 5.2. Habis selamasa yang ni ya, tengok tahun. Ini 10 tahun untuk jadi separuh. Ini pula 1 tahun untuk jadi separuh. Sebab 80 separuh dia adalah 40, jadi dia 1 tahun. Kalau yang ini pula 80 separuh 40, so dia mengambil masa 10 tahun. Oke. So yang ketiga, perbandingan yang ketiga. Kadar reputan radioaktif itu. Jadi, mana satu? Jadi, kadar reputan yang paling cepat, apa dia? Kadar reputan maksudnya itu radioaktif cepat mereput. Maksudnya cepat jadi terurai. Jadi kita ambil yang ini, nah yang tinggi lah yang 1 tahun. Jadi Raja 5.2 itu lebih daripada yang 5.1. Sebab untuk yang ini 10 tahun maksudnya dia mereput itu lama sebab dia ambil masa yang lama. Sedangkan yang gambar Raja sebelah 1 tahun sudah jadi separuh. Mungkin tahun yang keberapa sudah habis lah. Jadi kadar reputan 5.2 adalah lebih tinggi. Oke. So, nyatakan hubungan. Oke, kita menyatakan hubungan sekarang. Kadar penyusutan radioaktif dan selah masa untuk radioaktif menjadi separuh. Jadi, siapa bergantung pada siapa? Jadi yang sini kadar penyusutan. So, kadar penyusutan, kalau kadar penyusutan radioaktif dia tinggi, maka selamasa jadi separuh adalah rendah. Maksudnya macam yang ini lah, graf yang ini. Bila kadar pereputan dia tinggi, maka selamasa dia jadi kurang. Oke. Hubungan yang kedua, separuh hayat dan kadar reputan radioaktif. Jadi kalau dia separuh hayat itu adalah masa tadi ya. Jadi maksudnya
Kalau kadar perebutan radioaktif tinggi, maka separuh hayat adalah rendah. Maksudnya kalau separuh hayat dia tuh masa dia ambil 1 tahun, maksudnya kadar rebutan radioaktif dia adalah tinggi. Oke, soalan seterusnya. Cek modul kamu ya. Uranium-238 mereput kepada thorium dengan memancarkan 1 zarah alfa. Tuliskan persamaan bagi reputan. Jadi yang ini 238 uranium. Kemudian (92). Oke, so dia akan jadi, dia sudah begini nah. 92 uranium sudah jadi thorium 234. Oke, thorium 234. Jadi dia sudah bagi tahu sini adalah perebutan alfa. Jadi 42 alfa, so 238 campur 4, betullah 238. So sini 2, maka sini adalah 90. Oke. Yang kedua, apa yang berlaku kepada proton dan nombor neutron bagi uranium-238 selepas proses perebutan? Jadi kalau proton, ini kan proton, sudah proton dia berkurang 2. Saya tidak ayam. Ini ayam tidak tahu datang dari mana ini. Oke, neutron. Jadi neutron pun dia akan neutron berkurang 2 juga ya. Sini jadi 4 sebab neutron tambah dengan proton. Oke. Oke, last question. Oke, last question. Radioterapi digunakan untuk rawatan bara. Jadi sinar radioaktif digunakan boleh menyebabkan kesan sampingan kepada pesakit. Jadi dengan menggunakan pengetahuan mengenai radioaktif, terangkan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangkan kesan sampingan. Terangkan penjelasan Anda. Oke. Yang pertama, kamu boleh buat dia dalam bentuk jadwal ya. Jadi, cuma saya tulis yang pertama sini. Jenis sinaran. Oke, jenis sinaran. Jadi biasanya kita akan pakai sinaran gamma. Kenapa? Sebab dia punya kuasa penembusan tinggi dan kuasa pengayonan rendah. Misi kuasa pengayonan rendah. Kalau tidak akan berlaku mutasi ya. Oke.
ataupun mungkin dos. Oke, yang ketiga ini, dos kan. Jadi dos sinar. Dos sinar diperlukan sederhana dan cukup. Oke. Jadi sebab kalau dos tinggi, jadi dia boleh menyebabkan sel sihat mati ataupun berlaku mutasi lah. Jadi kalau dos dia rendah, takut tidak cukup untuk mematikan sel apa itu kanker, sel kanker. Oke, masa keempat, masa pendedahan sinaran. Oke, jadi maksudnya sini kita ambil tidak terlalu lama. Oke, untuk mengelakkan sel sihat lain mati. Oke, jadi tidak terlalu lama ekspos lah. Oke, jenis sinaran. Bagaimana Nina yang kedua? Oke. Apa sudah itu ya? Oke, bagaimana sinaran yang kedua? Oke, bagaimana sinaran? Jadi sama ada kita guna cara MRI ataupun mungkin macam itu sinar X. Sebab macam mana sinaran itu ditarget pada sel darah kan? Ataupun guna cara CT scan. Oke. Jadi untuk tujuannya adalah untuk tahu kedudukan sel kanker. Jadi membantu menyesarkan sinaran kepada sel kanker. Oke, setakat ini boleh? Boleh Guru Cikgu. sudah, anak-anak juga pun online juga masa sekarang. Oke. Saya stop screen, saya balik kepada yang asal, jadi kamu boleh cek balik-balik ya. Oke, siapa yang mau on kamera, bolehlah on kamera. Oke, thank you Eliza, Hasya, Izati, Jacintia, Leverius, Leeds, Rivalda. Benelin, Camelia, dengan Charlotte. Oke. Terima kasih karena hadir. Jadi untuk next class, jadi kita akan masuk kuantum ya. Tapi sebenarnya Cikgu kemarin menyiapkan itu modul latih to be kertas 1, 2, dan kertas 3 ya. Untuk persediaan percobaan. Dan kami juga guru-guru sedang menyiapkan soalan-soalan percobaan. Oke.
Jadi kita terus mau kepada latih to be, sebab kena ingat keputusan percobaan itu kamu perlu dapatkan yang lebih baik lah. Oke kan? Boleh? So saya akan, kita boleh out sudah lah ya. So kita boleh dismiss kelas, kamu pun terlambat sudah. Oke, thank you. Thank you, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Ya. Terima kasih, Cikgu. Bye, Cikgu. Thank you, Cikgu. Iya.